Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada malam ini. Sekali lagi kita dapat bertemu dan duduk di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahi dengan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk malam ni kita akan sambung lagi bacaan kitab Ghayatul Matlub, iaitu kitab amalan penghapus dosa, dan kita akan pergi kepada hadis yang keempat, hadis daripada jalur Abu Hurairah radhiyallahu an. Namun hadis ini kalau dicatatkan di dalam kitab disebutkan hadis daripada riwayat An-Nasa'i. Namun mengikut pembaca daripada pengkaji, tuan-tuan, dia menyebutkan hadis ini tidak ada di dalam riwayat An-Nasa'i, dan hadis ini sanadnya adalah lemah. Iaitu kata Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi telah bersabda, man sabbaha dubura kulli salatin maktubah, sesiapa yang bertasbih subhanallah pada setiap kali selepas salat fardu, wa kabbara mi'atan, dan dia juga bertakbir sebanyak 100 kali. Maksudnya dia bertasbih 100 kali, bertakbir 100 kali, wahallala mi'atan, dan dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah 100 kali, wahammada mi'atan, dan dia juga bertahmid 100 kali. Artinya subhanallah 100 kali, Allahu akbar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali. Maka disebutkan ghufira lahu dhunubahu wa in kanat akthara min zabadil bahar, iaitu diampunkan dosa-dosanya walaupun dosanya itu lebih banyak daripada buih-buih di lautan. Baik, hadis ni lemah, tuan-tuan. Namun kita kena tengok hadis yang kelima, hadis yang hampir sama, tetapi hadis ni adalah sahih, riwayat Al-Imam Nasa'i. Okey, terus pergi kepada hadis yang kelima, tuan-tuan. Iaitu perbezaan dia kita boleh perhatikan, tuan-tuan. Kalau tengok hadis yang kelima tu, hadis daripada riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha fi duburis salatil ghadah mi'atat tasbihah, sesiapa yang bertasbih selepas salat fardu subuh sebanyak 100 kali. Ini berbeza dengan hadis sebelum tu. Hadis sebelum tu, siapa yang bertasbih setiap salat fardu. Yang sahihnya iaitu siapa yang bertasbih selepas salat fardu subuh 100 kali. Wahallala, bertahlil la ilaha illallah 100 kali. Ghufirat lahu dhunubuhu walau kanat mithla zabadil bahar, diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Okey, tuan-tuan, perhatikan hadis yang kelima ni. Sebenarnya hadis-hadis yang kita telah bincangkan hari ini dan pada bulan yang lalu, tuan-tuan, Al-Imam Ibn Daibak selaku penulis kitab ini, dia menyusunkan kitab ini sebagai satu pilihan kepada kita. Kalau kita perhatikan balik, tuan-tuan, sesiapa yang ada kitab, tuan-tuan tengok pada hadis yang pertama. Hadis yang pertama, tuan-tuan,
Al-Imam Ibn Daibak dia membawakan hadis yang sahih riwayat daripada Al-Imam Muslim, iaitu dia mengatakan apa? Siapa yang bertasbih setiap kali salat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak, lepas setiap salat fardu dia pun baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, wa kabbarallah, dia bertakbir Allahu Akbar 33 kali. Wa qala tamamal mi'ah, lalu dia genapkan bilangan yang ke-100 itu dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka disebut mendapat pengampunan dosanya walau sebanyak buih di lautan. Ada orang dia boleh buat setiap kali salat fardu dia berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali setiap satu. Dan dia genapkan yang 100 dengan zikir la ilaha illallah sampai habis. Tapi ada orang dia mungkin tak mampu. Oh, saya tak mampu, ataupun saya mungkin ada kesibukan, tak mampu nak tunaikan ini. Maka datanglah hadis yang kedua, iaitu hadis yang kedua itu memberikan kita ada pilihan yang lain, ganjaran yang sama tetapi zikir yang lain. Apa dia? Iaitu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Daibak, dia membawa riwayat daripada Ibnu Hibban. Kata Nabi SAW, man qala idza asbaha wa idza amsa mi'ata marrah. Siapa yang baca zikir ini 100 kali pagi, 100 kali petang, iaitu zikirnya subhanallah wa bihamdi, maka dia mendapat pengampunan sama macam orang yang berzikir 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar, dan yang genap 100 itu la ilaha illallah sampai habis. Maksudnya ada pilihan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mampu buat lepas setiap solat fardu, silakan. Ada orang tak mampu, dia diberikan pilihan. Bacalah zikir subhanallah wa bihamdi 100 kali pagi, 100 kali petang. Nampak? Kan ada pilihan tuan-tuan. Ni semuanya riwayat yang sahih. Kalau tak mampu juga, lepas solat tak mampu, setiap kali pagi petang tak mampu, maka datang pula hadis yang kedua, hadis yang ketiga, hadis yang bersanad hasan, iaitu disebutkan oleh baginda Nabi SAW, tak mampu, bacalah satu zikir ini, la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali je, maka dia akan mendapat pengampunan, diampunkan dosanya walau sebanyak buih di lautan. Apa? Ada pilihan tuan-tuan. Yang masalahnya dah tahu tak beramal. Itu masalah. Sekarang ada pilihan, lepas solat tuan-tuan boleh buat. Saya tak mampu, mungkin hari ini saya sibuk, kita baca 100 kali pagi, 100 kali petang. Tak mampu juga, ini antaranya. Bacanya sekali tapi dapat pengampunan yang sebesar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis yang kelima yang kita bincang ni pula tuan-tuan, mungkin yang sekali tu panjang sangatlah, saya pun terlupalah. La ilaha illallah, kemudian apa lagi? Kemudian wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oh, saya panjang, saya tak ingatlah, tak hafal. Maka dimudahkan lagi. Tengok hadis kelima. Selepas solat subuh sahaja, bukan pagi dan petang, subuh sahaja, baca subhanallah 100 kali. Kemudian baca la ilaha illallah 100 kali. Lebih mudah, cuma ada bilangan dia. Pun dapat ganjaran yang sama, iaitu diampunkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Nampak tuan-tuan? Ni Al-Imam Ibn Daibak dia susun mengikut kepada mana-mana yang kita mampu buat, silakan tuan-tuan. Seperti mana yang tuan-tuan maklum, siapa yang tunaikan solat subuh, kemudian dia duduk di tempat ruangan salatnya sampailah dia tunaikan solat isyraq, lalu dia pulang. Bila dia pulang, maka dia dapat pahala haji dan umrah. Hadis ini kita maklum, dan kita akan bincang sekejap lagi kalau kita dan tuan-tuan. Tapi kalau ada orang, saya tak boleh buat lah, saya sekarang subuh pun lewat, saya sekarang nak subuh pun tengah jalan sebab nak kerja, akan pergi kerja. Ada zikir yang lain yang memiliki ganjaran yang besar, iaitu hadis yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Juwairiyah. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Dibaca 3 kali setiap pagi.
Maka zikir itu lebih berat di timbangan Allah daripada mereka yang beramal dengan sekian-sekian amalan pada awal pagi. Ini nak tunjuk pilihan tuan-tuan. Tak dapat yang ini, boleh buat yang ini. Tak dapat yang ini, boleh buat yang satu lagi. Namun tak dapat semua, jangan tinggal semua. Yang inilah pentingnya tuan-tuan hadis-hadis ini, amalan-amalan ini, supaya ada pilihan kepada kita untuk melaksanakan amal-amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok hadis yang ke-6. Hadis yang sahih daripada riwayat Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, kata Nabi, man qala hina ya'wi ila firashih, sesiapa yang membaca doa ketika hendak tidur. Disebutkan tuan-tuan, sebelum dia tidur dia pun baca doa ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni zikir ni biasa tuan-tuan. Sambung lagi, wala haula wala quwwata illa billah. Sambung lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey, boleh dapat tuan-tuan? Zikir ni mudah aja. Baca sebelum tidur. Ganjarannya apa? Ghufirat dhunubuhu wa in kanat misla zabadil bahr au akthar min zabadil bahr. Siapa yang membaca zikir ini sebelum tidur, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya, walau dosanya itu sebanyak buih di lautan, ataupun lebih banyak daripada buih di lautan. Sebelum tidur tuan-tuan, mudah je. Tak payah doa yang fancy-fancy tuan-tuan, zikir-zikir yang canggih-canggih, tak perlu pun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sekali. Kemudian wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 3 ni je tuan-tuan. Okey, maka dapatlah pengampunan, iaitu walaupun dosa sebanyak buih di lautan ataupun lebih banyak buih di lautan. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu perkara kita kena ingat tuan-tuan. Sebelum kita tidur, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, iaitu ada adab sebelum tidur. Nak tidur ni bukan main tidur tuan-tuan. Duduk depan TV, tengok TV, tidur. Tak tuan-tuan. Saya layan TV ni sebab nak tidur. Tak tuan-tuan. Dia akan menjadikan kita ni esok bangun dalam keadaan lemau, tak bertenaga tuan-tuan. Ataupun tidur tuan-tuan, tengok handphone ni, pum, jatuh atas muka. Ni biasa berlaku kan tuan-tuan? Tuan-tuan macam tak berlaku je lah. Kan? Kita tengok handphone sampai tertidur tuan-tuan. Ini menjadikan kualiti tidur kita tiada kualiti tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam ilmu kesihatan tuan-tuan, pentingnya kita mendapat tidur yang deep sleep. Walaupun tidur kita tak panjang, tapi kalau tidurnya berkualiti tuan-tuan, kita bangun dalam keadaan segar bugar. Kita memandu kereta tuan-tuan, pemanduan yang lama, kita pun mengantuk tuan-tuan. Jangan ditahan-tahan tuan-tuan. Tidur, berhenti tidur. Tidur pun tak payah lama tuan-tuan. Kita tidur kadang 15 minit, kadang 20 minit. Tidur bangun segar tuan-tuan, macam tak ngantuk langsung. Sedangkan tidur tu sekejap saja. Sebab di situ adanya kualiti tidur. Penting Nabi ajar zikir-zikir ni tuan-tuan, amalan-amalan sebelum tidur ni, sebab untuk memastikan tidur yang berkualiti dan dia menjamin kesihatan kita. Sebelum saya nak tunjuk kepada tuan-tuan amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi untuk dapat tidur yang berkualiti ni, kita tengok tuan-tuan, kenapa pentingnya tidur. Ada orang dia mungkin kena penyakit apa? Insomnia apa nama? Insomnia yang tak boleh tidur tuan-tuan. Tanyalah pada mereka, kehilangan nikmat tidur tu merupakan satu musibah tuan-tuan. Kerana apa? Tengok. Kalau kita tak jaga tidur kita, tak dapat tidur yang kualiti, pertama tuan-tuan, mudah diserang penyakit mental. Disebut dalam perubatan, kajian perubatan tuan-tuan. Siapa yang tak menjaga tidur dia, tak kisah sangat. Pertama, dia boleh kena penyakit mental. Kedua, gelisah tuan-tuan. Gelisah, tak tentu hara. Dia pun tak tahu apa benda yang tak selesa sangat. Dia tak tahu. Sebab kekurangan tidur. Ketiga tuan-tuan, dia kena serangan jantung. Mudah kena serangan jantung. Tengok, kesan tu besar tuan-tuan. Sebab itu agama ni mengajar kepada kita. Dan kita boleh tengok dalam sirah baginda Nabi SAW. Nabi dan para sahabat sebelum esok turun ke medan Badar, di dalam peperangan Badar,
Malam tu Allah hantar nikmat kepada Nabi dan para sahabat, iaitu nikmat mengantuk, nikmat tidur tuan-tuan. Dan itu adalah nikmat sebelum medan perang. Sebab bayangkan, esok nak ke medan perang yang kita akan bertemu dengan musuh yang lebih ramai, dengan kelengkapan perang yang lebih banyak, pastinya malam tu kita gelisah, tak boleh tidur. Tetapi berbeza dengan Nabi dan para sahabat, ia sebahagian daripada mukjizat yang Allah beri kepada Nabi. Malam tu mereka rasa nyenyak untuk tidur tuan-tuan. Nyenyak. Kerana apa? Kualiti tidur tu menjadikan mereka rasa kuat pada hari keesokan bertembung dengan musyrikin Quraisy. Ini tuan-tuan nikmat. Cuma tak nikmat tidur dalam majlis ilmu. Tapi tidur dalam kuliah lah paling seronok tuan-tuan. Itulah paling seronok. Entah saya ni jadi penghibur ke tak tahulah. Saya kat rumah tak boleh tidur ustaz. Tapi kalau tengok ustaz pun tidur aja. Itu tak tahulah tuan-tuan. Yang tersedak lah ya. Minta maaf. Okey, baik. Tuan-tuan dirahmati Allah. Okey, pertama sakit mental tuan-tuan. Kedua, gelisah. Ketiga, mudah kena serangan jantung. Keempat, obesiti tuan-tuan. Kelima, kita akan sukar fokus. Dan yang keenam tuan-tuan, boleh kena stroke. Bahaya tuan-tuan. Ini data daripada kajian perubatan. Kesan orang yang tidak menjaga tidur dia. Tetapi tuan-tuan, bagi orang yang menjaga tidur dia dengan kadar yang kualiti, tidur kurang tak boleh, tidur terlebih pun tak boleh tuan-tuan. Jangan ingat, oh tidur ni bagus, dia pun tidur je sepanjang hari, tak boleh juga. Tidur ni perlu dijaga tuan-tuan. Antaranya, kalau dia mendapat tidur yang berkualiti, pertama iaitu dia akan meningkatkan memori ingatan ni tuan-tuan. Tak mudah nyanyuk punya. Okay, tak mudah nyanyuk. Okay, jaga tidurnya, dia tak mudah nyanyuk. Dan dia boleh memberikan tumpuan di dalam pelajaran. Ni untuk anak-anak ni tuan-tuan. Sekarang budak-budak kan tuan-tuan sibuk main telefon kan, main gadget. Pergi mana-mana, tunggu makan pun main handphonenya. Kejap lagi nak tidur main handphone. Masuk tandas main handphone. Atas motor, yang ni paling rare tuan-tuan. Bawa motor boleh main handphone. Yang ni saya pun tengok dahsyat sungguh lah. Ni jadi tabiat hari ni tuan-tuan. Trend pada hari ni. Apatah lagi yang suka main gamenya, sampai dia terlajak waktu tidur dia, tak memberikan hak pada tubuh dia. Esok nak bangun susah, nak pergi sekolah susah, nak pergi kerja susah. Bayangkan generasi ni akan jadi dewasa tuan-tuan. Dan generasi inilah yang akan mengemudi negara. Macam mana tuan-tuan? Jadinya agama dah beri tunjuk ajar yang sewajarnya. Pertama, tidur ni kena jaga. Kerana apa? Dia meningkatkan memori kita, memberikan tumpuan dalam pelajaran kita. Kemudian tuan-tuan, dengan tidur ni dia mengawal selera kita. Tak sampai hilang selera, tak terlalu berselera sangat. Tak. Sebab itu tadi tengok orang yang tak jaga tidur, dia boleh kena obesiti. Yang berikutnya tuan-tuan, dengan tidur ni dia menjaga kualiti kesihatan kulit. Ni sampai tahap kulit dia kaji tuan-tuan. Sampai beri kesan. Sebab itu belum tengok lagi. Kalau tengok kajian-kajian dapatan tuan-tuan, antara menjadikan seseorang itu sihat, segar bugar badannya tuan-tuan, bila dia tidur, satu benda yang kita tak perasan, iaitu perlu dimatikan semua lampu dalam rumah ni, biar tidur dalam keadaan bergelap. Tapi ada orang tak boleh kan. Kalau boleh dia nak pasang lampu, nampak lampu cerah sikit. Kalau eloknya tuan-tuan, tidur dalam keadaan bergelap. Supaya apa? Dia menjadikan tidur kita berkualiti, tak terganggu. Okay? Ini banyak peranan lah tuan-tuan. Kena tanya pada doktor-doktor pakar lah. Otak kita masa tidur bagaimana dan sebagainya. Okey. Jadi, pakar-pakar perubatan tuan-tuan, dia pun buat cadangan. Macam mana nak dapat deep sleep ni? Sebelum tidur, dia ajarkan 30 minit sebelum tidur ni, kita kena prepare. Nak tidur pun kena buat preparation tuan-tuan. Itu dalam bahasa perubatan. Tetapi di dalam sunnah baginda Nabi SAW, Nabi tunjukkan macam mana untuk mendapat tidur yang berkualiti. Yang selalu kita beramal lah tuan-tuan. Okey, antaranya tuan-tuan, perkara pertama yang selalu kita abaikan, iaitu sebelum tidur, hadis daripada Al-Barra menceritakan dalam riwayat Al-Imam Bukhari, baginda Nabi SAW sebelum tidur, Nabi perintahkan kepada para sahabat Nabi SAW dan kepada kita semua, iaitu berwuduklah seperti mana wuduk untuk mendirikan salat. Beza tuan-tuan, kalau kita tidur dalam keadaan tak mandi dengan kita tidur dalam keadaan kita mandi. Cuba tuan-tuan boleh bezakan. Balik kerja tuan-tuan, tidur terus. Esok pagi kita bangun, kita rasa macam
sakit-sakit badan. Kita rasa macam tak berapa selesa sangat. Berbeza kita tidur sebelum malam tadi tu, kita mandi, bersihkan badan, kan? Bersihkan diri kita, kemudian kita masuk bilik tidur tuan-tuan. Kita akan rasa tidur yang sangat nyenyak dan bangun dengan rasa segar bugar. Jadi, kalau tak dapat mandi tuan-tuan, ni antara yang diajar oleh Nabi, iaitu berwudu. Berwudu. Sebab dengan kita basahkan badan kita tuan-tuan, mungkin ada elemen segar ni, kebersihan pada diri ni tuan-tuan, menjadikan roh kita ni bersedia untuk tidur. Okay? Dalam keadaan bersedia untuk tidur. Baik, kemudian tuan-tuan, lepas kita dah tidur, dah berwudu, kita pun dah berada di pembaringan, kita diajarkan untuk menenangkan rohani kita. Dah jangan sibuk-sibuk dengan urusan kerja, urusan dunia ni dah berhenti dah. Kena bagi rehat kepada minda kita dan juga pada tubuh kita yang seharian bekerja. Iaitu dengan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Antara zikir yang diajar oleh Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Bukhari, iaitu Nabi mengajarkan kepada kita jangan tinggalkan membaca 3 kul. Istilah kita 3 kul. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, dan juga kul a'udzu birabbin nas. Cuba bayangkan tuan-tuan, kita baca ni dia lebih menenangkan rohani kita. Dalam masa yang sama, 3 kul ini adalah surah yang berbicara berkaitan tentang al-muawizat, iaitu 3 surah perlindungan. 3 surah perlindungan. Okay? Al-muawizatain, 2 surah perlindungan. Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq adalah perlindungan daripada kejahatan luaran kita. An-Nas adalah perlindungan kepada kejahatan dalaman kita. Ini kalau kita tengok dalam tafsir, tuan-tuan boleh baca. Tuan-tuan boleh tengok tuan-tuan. Betapa besarnya 3 surah ni yang kita rasa, oh 3 kul ni remeh lah, kecil sangat. Tapi sebenarnya tidak. 3 kul ni adalah sangat-sangat powerful. Sebab itu Uqbah bin Amir menyebutkan tuan-tuan, baginda Nabi SAW pernah bersabda, kamu tahu tak, ada 2 surah yang diturunkan kepada aku, dan 2 surah ini memadai untuk kita. Tak perlu dah surah-surah yang, tak perlu dah pada zikir-zikir yang lain. 2 surah ini adalah sangat powerful kepada kita, iaitu Al-Falaq dan juga An-Nas. Ada satu amalan tuan-tuan Nabi baca, dan satu amalan ni Nabi baca kepada cucu Nabi, iaitu Hasan dan Husain. Nabi baca apa? U'idhukuma bikalimatillahi tammah minasyaitanil hammah wa min ainil lammah. Ini Nabi selalu baca tuan-tuan kepada Hasan dan Husain, supaya Allah Ta'ala berikan mereka ni perlindungan dengan nama Allah yang maha sempurna daripada gangguan syaitan, daripada penyakit ain, dan juga daripada binatang berbisa. Selalu Nabi baca zikir tu. Tapi selepas surah An-Nas dan Al-Falaq turun kepada Nabi, Nabi dah tak baca dah a'udzu bikalimatillahi tammah ataupun u'idzukum bikalimatillahi tammah. Tapi Nabi mula membaca Al-Falaq dan An-Nas dengan kerap. Inilah zikir yang selalu dibaca oleh Nabi SAW. Sehingga kalau tuan-tuan baca tafsir, para ulama tafsir menyebutkan tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud, salah seorang daripada sahabat baginda Nabi SAW, bila dia nak kumpulkan Al-Quran, kata Abdullah bin Mas'ud, Quran ni ada 112 surah. Quran kan ada 114 tuan-tuan, dia kata 112 surah, kata Abdullah bin Mas'ud. Lalu para sahabat kata, tidak, kita ada 114 surah. Kenapa Abdullah bin Mas'ud kata 112 surah? Lalu Abdullah bin Mas'ud datangkan hujah dia. Dia kata apa? Surah Al-Quran ini daripada Fatihah sampai ke Al-Ikhlas. Terkejut sahabat lain. Kenapa Al-Falaq dan An-Nas tak ada? Kata Abdullah bin Mas'ud, itu bukan surah Quran. Itu adalah doa yang dibaca oleh Nabi. Nak kata, punyalah kerap Nabi membaca Al-Falaq An-Nas, sampai Abdullah bin Mas'ud menyangka itu adalah doa. Punya kerap tuan-tuan. Nabi rasa bimbang, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Bila Nabi SAW ada rasa tekanan, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Bila Nabi mengharapkan bantuan pertolongan Allah, Al-Falaq, An-Nas. Diulang kerap tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok. Sebelum tidur, Al-Falaq, An-Nas. Bangun tidur, Al-Falaq, An-Nas. Lepas solat, Al-Falaq, An-Nas. Sentiasa Nabi baca. Sehingga Abdullah bin Mas'ud ingat itu adalah doa daripada Nabi, bukan ayat Quran. Tapi para sahabat Nabi menafikan. Kerana apa? Datang satu dalil, Uqbah bin Amir menceritakan, Nabi pernah dirikan salat dengan Uqbah bin Amir,
dan Nabi membaca Al-Falaq dan An-Nas di dalam solat Nabi. Itu isyarat kalau ia doa, Nabi tak akan baca dalam solat. Tapi sebab Nabi baca dalam solat, maka ia adalah surah daripada Al-Quran. Okey. Ini saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, kita rasa membaca 3 kul ni remeh tuan-tuan, tapi sebenarnya tidak. Dia adalah surah yang memberikan perlindungan kepada kita. Bahkan dia menenang dan mententeramkan roh kita, rohani kita tuan-tuan, sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur. Okey, itu antara yang disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari. Antara yang lain iaitu membaca ayatul kursi. Ini penting tuan-tuan, membaca ayatul kursi. Sebelum tidur tu bacalah ayatul kursi. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang sahih, baca je ayatul kursi, Allah Ta'ala akan menghantar malaikat yang akan menjaga kita sepanjang tidur, daripada kita tidur sampailah ke sebelum subuh esok. Dijaga tuan-tuan. Kita tidur dah tak sedar diri tuan-tuan. Tak sedar lah, bukan tak sedar diri. Tak sedar diri tu negatif kan. Tak sedar tuan-tuan. Tak tahu macam mana keadaan kita. Jadi perlindungan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min syarri ghasikin idza waqab, kata Allah Ta'ala. Allah lah Tuhan yang memberikan perlindungan ketika malam apabila menjadi gelap gelita. Kita dah dalam keadaan tidur, roh kita keluar daripada jasad kita, maka waktu itu kebergantungan perlindungan hanya daripada Allah. Tak ada siapa boleh lindungi kita. Tak ada orang boleh selamatkan kita. Cuba tuan-tuan bayang, kita tidur berapa tahun dah tuan-tuan? Pernah masuk binatang dalam hidung kita? Pernah masuk binatang ke telinga kita tuan-tuan? Pernah masuk binatang dalam mulut kita yang tidur tenganga ni? Tak ada tuan-tuan, tidak ada. Allah sebaik-baik pelindung. Sedangkan banyak lubang ada tuan-tuan, tapi tak pernah masuk pun. Mungkin disengat ada, mungkin digigit ada, tapi nak masuk tidak ada. Sebab adanya perlindungan daripada Allah Ta'ala. Okey. Satu lagi riwayat Al-Imam Bukhari, baginda Nabi SAW sebelum tidur, Nabi menganjurkan kepada kita, iaitu membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Iaitu mulai ayat amanar rasulu bima kan, sampailah ke akhir tuan-tuan. Maka Allah nak kata Nabi SAW kafatah. Siapa yang membaca ini maka sudah mencukupi untuknya sebelum dia tidur. Okey, memadai untuknya. Ini antara zikir Nabi ajar. Tuan-tuan buat dapat pahala. Dalam masa yang sama tuan-tuan, inilah persediaan orang mukmin sebelum tidur. Ilmu perubatan baru jumpa kajian tuan-tuan menyebutkan ini adalah untuk kita dapat deep sleep. Tapi sebenarnya orang mukmin jauh lebih daripada tu. Percayalah, kita jaga zikir-zikir ni, tuan-tuan dapat tidur yang nyenyak dan tuan-tuan boleh bangun lebih awal lagi. Sebab kita tidur tu mungkin dalam 4 jam cukup dah tuan-tuan. 5 jam cukup dah. Sebab tidur yang kualiti. Jadi bangun yang awal, tuan-tuan boleh dengan solat-solat sunat dan boleh buat rutin-rutin harian lebih awal. Kalau kita bangun pukul 4 pagi, 5 pagi lebih awal tuan-tuan, tuan-tuan bayangkan orang mukmin dia ada 1 jam ataupun 2 jam mendahului daripada orang lain. Kita dapat waktu ekstra tuan-tuan. Orang lain tidur lagi, tapi kita dah mulakan kehidupan kita 1 jam ataupun 2 jam lebih awal lagi daripada orang lain. Saya selalu baca biografi tuan-tuan, tokoh-tokoh dunia. Saya tengok mereka punya pattern sama tuan-tuan. Walaupun mereka Muslim ataupun tak Muslim, pattern sama. Iaitu masing-masing ada habit yang menjadikan mereka ni sukses. Apa dia? Iaitu bangun awal pagi. Bangun awal pagi. Dia Muslim ke tak Muslim, rutin sama tuan-tuan. Dia bangun awal pagi. Lewat mana pun tidur, dia macam ada satu alarm clock tuan-tuan. Pukul 5 pagi, 4 pagi dia bangun. Bagi Muslim, bangun dengan ibadahnya. Bagi yang non-Muslim, dia bangun mungkin dengan exercise dia. Apa sahaja tuan-tuan. Tapi habit sama tuan-tuan, iaitu bangun awal pagi. Bahkan siapa yang bangun awal pagi, didoakan oleh baginda Nabi SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wahai Allah, berkatilah umatku yang berpagi-pagian. Bila lagi tuan-tuan nak dapat doa Nabi, doa berkat daripada Nabi, inilah khusus untuk orang yang bangun awal pagi, berpagi-pagian. Allah Ta'ala akan berkati mereka. Disebutkan dalam satu riwayat tuan-tuan, bercerita tentang ada seorang sahabat baginda Nabi SAW. Saya lupa nama sahabat ni. Sahabat ni adalah seorang ahli perniagaan. Satu hari tuan-tuan, dia dengar Nabi ajarkan doa ini. Nabi doakan,
Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi sahabat Nabi ni dia dengar Nabi doakan keberkatan untuk umat Nabi yang bangun awal pagi. Kerana doa tu tuan-tuan, sahabat ni dia sentiasa mengawali paginya dengan bangun pagi, dan dia akan buat keputusan untuk perniagaannya pada setiap awal pagi. Apa-apa keputusan syarikat, perniagaan dia akan buat awal pagi tuan-tuan. Sebab dia nak dapat berkat doa Nabi itu. Dan kata tak silap saya Al-Imam Bukhari yang bawa riwayat ini tuan-tuan menceritakan, iaitu si fulan ni tuan-tuan dalam tarikh Al-Baghdad, tak silap saya dalam kitab tu menyebutkan, sahabat ni menjadi sahabat antara yang kaya raya kerana berkat daripada doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni keberkatan pada awal pagi. Nak dapat bangun awal pagi, berkat pagi ni tuan-tuan, ni bermula daripada awal tidur kita, preparation sebelum kita tidur. Okey, baik tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu antaralah zikir-zikir yang diajar oleh baginda Nabi SAW supaya roh kita, dalaman kita bersedia dalam keadaan tenang hendak tidur. Bahkan tuan-tuan tengok, saya baca, saya tengok ada satu perkongsian ni tuan-tuan, dia buat perkongsian, dia belajar di Finland, merupakan salah satu negara yang memiliki kualiti pendidikan terbaik di dunia. Finland tuan-tuan, kualiti pendidikan terbaik di dunia. Mereka mengamalkan tuan-tuan, pelajar-pelajar di sekolah ni, sekolah rendah ke, sekolah tinggi, sekolah menengah ke tuan-tuan, iaitu dia ajar untuk tidur, dipanggil apa? Tidur tengah hari tu dipanggil apa? Kita sebut qailulah, mereka sebut sebagai apa, saya lupa dah. Ada satu istilah perubatan kan tuan-tuan? Ada waktu tidur tengah hari itu. Dia anjurkan untuk kita tidur sebentar. Qailulah. Qailulah. Istilah kita qailulah. Sebelum zuhur tu tidur sebentar tuan-tuan. Untuk menjana tenaga kita pada lewat petang. Okey? Tidur tu sangat-sangat penting. Nabi ajar tuan-tuan. Sebelum zuhur tu tidur sebentar. Bayangkan kita nak buat tuan-tuan, cuba kita cadangkan. Sekolah semua tidur tengah hari. Kita pun mesti bantah. Takkan kat sekolah nak tidur, kat kerja nak tidur. Tapi negara luar tuan-tuan, antaranya Finland, boleh buat tuan-tuan. Sebab dia percaya dengan dapatan kajian dia, kualiti menjadikan seseorang itu berkualiti di dalam keberhasilan dia, dia boleh keluarkan dia punya kita kata apa, penghasilan kerjanya lebih baik apabila mereka dapat rehat sebentar di waktu tengah hari. Dia panggil, sebab kita panggil sebagai qailulah. Okey. Ini antaralah tuan-tuan. Kita tengok apa yang diajarkan oleh Nabi SAW ini semuanya terpandu dengan wahyu, dan semuanya itu dibuktikan melalui kajian-kajian perubatan sekarang. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan yang ada kitab hadis yang ke-6 ni, seperti mana saya mungkin pernah sharing kepada tuan-tuan, baginda Nabi SAW ajarkan kepada kita, iaitu doa bangun tidur. Siapa sahaja yang terjaga di tengah malam, untuk apa-apa tujuan, sama ada nak bangun tahajud ke, nak bangun tidur terus daripada tidur ke, nak bangun sebab ketandas ke, nak bangun kerana mungkin dia terkejut daripada mimpi, apa sahaja, bangun, Nabi ajarkan kepada kita baca satu zikir. Nabi kata apa? Siapa yang bangun tengah malam ni, bacalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbighfirli. Nabi kata tu, siapa yang membaca zikir ini di tengah malam, bangun tidur, baca zikir ni, Allah menjamin dua perkara. Pertama, Allah Ta'ala akan berikan pengampunan kepadanya. Dan yang kedua, kalau dia berdoa, Allah mustajabkan doanya. Dan kalau dia beribadah, Allah terima amalnya. Okay? Nampak mudah tuan-tuan, tapi sebenarnya ganjarannya sangat-sangat besar. Saya suka sebut lagi sekali tuan-tuan, kalau tengok pada amalan-amalan ni nampak macam remeh, tapi ganjarannya besar. Sebab apa yang dia ajar oleh Nabi ni tuan-tuan, untuk tunjukkan kepada kita, amalan ni mestilah dilakukan dengan ilmu. Dia bukan soal remeh tak remeh. Mudah sangat amalan ni, dia bukan soal itu tuan-tuan. Soalnya beramallah dengan ilmu pengetahuan. Dan nak dapatkannya mestilah dengan cara kita korbankan waktu kita mempelajari ilmu. Okey?
Saya ulangi dari sekali tuan-tuan. Dia berbeza sedikit dengan hadis yang ke-6 ni. Hadis yang ke-6 ni nak tidur baca doa ni. Tapi kalau terbangun daripada tidur, dia sedikit tukar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pertama. Kedua, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ketiga, wala haula wala quwwata illa billah. Keempat, rabbighfirli. Terjaga tengah malam tuan-tuan, bacalah zikir tu. Allah ampuni dosa kita. Kalau tuan-tuan berdoa, Allah mustajabkan. Walaupun bangun bukan untuk solat, walaupun bangun bukan untuk beribadah, bangun sebab tujuan-tujuan yang lain pun, kalau beramal tuan-tuan, tuan-tuan dapat keutamaan daripada zikir-zikir yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik, hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh tuan-tuan daripada Muaz bin Anas Al-Juhani. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, dan hadis ini dengan sanad yang dhaif. Iaitu kata Nabi, man qa'ada fi musallahu fi hina yansarifu min salati subhi hatta yusabbiha rak'ati duha la yaqulu illa khairan ghufirat lahu khatayahu wa in kanat akthara min zabadil bahar. Okey, kita bagi laluan azan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Okey, baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sikit tuan-tuan Hadis yang ketujuh, muka surat 51 tuan-tuan, 51 dan juga 52. Nanti ada rezeki tuan-tuan, kita akan jumpa perbahasan selepas ini, iaitu berkaitan tentang dalam bab azan. Dalam bab azan pun ada huraian tuan-tuan keutamaan-keutamaan di dalam azan. Dalam ketika azan boleh ke bercakap tuan-tuan? Ada yang kata tak boleh, nanti mayatnya berat, macam-macam lah kan. Selalu kan. Kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, para sahabat menyebutkan mereka ni ketika mana dilaungkan azan, mereka masih lagi berbual-bual di antara mereka. Sehinggalah baginda Nabi naik di atas mimbar, Nabi berkhutbah, barulah mereka akan mulai diam. Itu menunjukkan ada keperluan ketika azan boleh bercakap-cakap. Okey, itu antaralah. Adalah huraian-huraian nanti kita akan bincang. Kemudian masa azan, jawab azan, lalu membaca doa selepas azan. Yang mana baginda Nabi SAW menjamin siapa yang melakukannya bakal mendapat syafaat di hari akhirat. Banyaklah nanti kita akan jumpa perbahasan tersebut. Okey. Baik, kita tengok hadis yang ketujuh ni tuan-tuan, sikit je. Hadis ni walaupun dia lemah, iaitu disebutkan siapa yang duduk di tempat solatnya ketika mana selesai daripada solat subuh, dan dia sehinggalah dia mendirikan solat sunat duha 2 rakaat, dan dia tidak mengatakan apa-apa melainkan ucapan yang baik, maka dia mendapat pengampunan daripada Allah walaupun dosanya itu lebih banyak daripada buih di lautan. Hadis ini lemah sebab dia menyebutkan duduk selepas solat subuh tu sampai ke waktu duha. Okey? Tak bercakap apa-apa melainkan perkara yang baik. Sebab di dalam hadis yang sahih pula tuan-tuan, berdasarkan hadis ni ada 2 perkara. Pertama, perbahasan tentang solat duha. Yang kedua adalah perbahasan berkaitan tentang iaitu solat sunat isyraq. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, baginda Nabi SAW menyebutkan, riwayat Al-Imam Tirmizi, kata Nabi SAW, man sallal ghada bil jamaah, siapa yang tunaikan solat subuh jamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, lalu dia pun duduk di selepas solat subuh itu dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita pernah hurai dulu lah. Lepas solat subuh tuan-tuan, kalau kita ada masa tak terkejar dengan apa-apa urusan, memang kita free tuan-tuan, ambil masa selepas subuh duduk di ruangan solat kita itu dengan banyak mengingati Allah. Berzikir ke, ataupun baca Quran ke, ataupun kuliah subuh sekalipun. Sehinggalah kata Nabi, hatta tatla'ash syams, sehinggalah terbit matahari. Terbit matahari dekat sini tuan-tuan adalah merujuk kepada waktu isyraq. Okey, waktu isyraq ni bila? Kalau kita di sini waktu isyraqnya adalah pada pukul 7.25, itu syuruk. Syuruk di jadual jam kita ni tuan-tuan adalah waktu tamatnya fardu subuh. Itu waktu tamatnya tuan, 7.25. Maka kalau kita tengok pandangan daripada Jabatan Mufti Negeri Selangor, dia suruh kita tambah 20 minit lagi. Tapi kalau kita tengok dalam pandangan-pandangan yang lain, iaitu 15 minit paling minima. 15 minit selepas masuk syuruk tu, tambah lagi 15 minit. Negeri Selangor kata tambah lagi 20 minit. Sebab huraian dia,
Naiknya matahari ni dibenarkan solat sunat isyraq adalah matahari naik setinggi tombak. Setinggi tombak. Rumah kita mana ada tombak tuan-tuan? Kalau ada tombak tuan-tuan boleh ukur. Ni tombak. Okey, ikurlah. Tapi sebabkan tak ada tombak, maka ulama falak mengeluarkan satu pengiraan moden tuan-tuan, 15 minit ataupun 20 minit. Paling minimal lah. Lepas 15 minit tuan-tuan, sekitar kalau 7.25 sekarang, sekitar dalam 7.40 kita dah boleh tunaikan solat sunat isyraq. Kata Nabi, thumma salla raka'atain, iaitu solat sunat isyraq 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Maka dia akan mendapat ganjaran pahala haji dan umrah yang sempurna dan sempurna. Dijamin oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi tuan-tuan, saya berhenti dekat sini. Insya-Allah perbahasan solat duha kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.